Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung 10 lagi daripada surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Pagi ni kita baca selawat Anwar. Moga hidup kita bercahaya seperti sinar cahaya yang dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kegelapan kejahilan kepada terangnya hidayah Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat ukhuwah yang sangat-sangat saya kasihi, yang dirahmati Allah, yang diridhoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lafaz yang lebih indah, tidak ada lafaz yang lebih tinggi kecuali mensyukuri atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah beri kepada kita kesempurnaan kesihatan. Kita dapat bangun, kita dapat berjalan, kita dapat makan minum tanpa apa-apa halangan. Alhamdulillah ya Allah, nikmat terlalu banyak. Nikmat Allah tinggi menggunung, maghfirah Allah seluas langit dan bumi. Maka nikmat Tuhan yang mana satukah hendak kamu dustakan? Tidak adalah bagi insan kerdil seperti kita yang menumpang di sudut muka bumi ini. Apa yang besar pada kita adalah nafsu, yang kecil dalam diri kita adalah iman, yang gelap dalam diri kita adalah jahil, yang terang, yang bercahaya adalah ilmu. Dan kita nak cari, kalau cahaya ni walaupun kecil ya, dalam suasana yang gelap gelita, ada sikit lagi dia cahaya, dah boleh menerangi hidup, betul tak? Jadi ada sikit pun jadilah, kan? Walaupun cahaya tu sebesar kita panggil lubang selumbar, kalau dia masuk, dia akan dapat menguasai suasana yang gelap gelita. Itu ibarat ilmu dalam diri kita. Kita ni ibarat satu bilik, satu hijir yang gelap gelita. Allah Ta'ala hantar sedikit cahaya. Maka cahaya itulah yang menjadi ikutan kita. Kita ikut. Untuk kita menuju ke satu tempat yang lebih terang benderang. Itulah kita. Perumpamaan diri kita daripada dunia zaman kegelapan, yang jahil. Kita sedikit demi sedikit kita mengesot. Bukan berjalan pun mengesot. Sikit. Menuju kepada cahaya. Yakni hidayah Allah Ta'ala. Agar kita lebih selesa hidup. Untuk kembali kepada Allah. Daripada gelap gelita
kepada terang benderang. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman nanti aku mengenali umat-umatku di padang mahsyar melalui mana tangan dan kaki serta wajah mereka itu bercahaya. Kalau dalam suasana yang gelap gelita, aku nampak mereka. Bercahaya daripada mana? Sebab kesan wuduk yang mereka ambil. Ha? Sehari berapa kali kita basuh anggota kita? Ha? Katalah kita sembahyang 5 waktu. Itu yang fardunya. Mungkin yang sunat-sunatnya kita buat. Nah, itu tak kira yang berapa kali batal, berapa kali basuhan kita. Ketahuilah kita. Jangan merungut bila setiap kali solat kita, wuduk kita sering batal. Jangan merungut. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak double je saya. InsyaAllah Ta'ala dikenali kita di akhirat nanti dengan cahaya daripada kesan uduk-uduk mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kenal kita, no. Allah sedihnya bila kata macam tu. Mudah-mudahan Nabi kenal kita. Nabi cari kita, kita cari Nabi. Kalau tak jumpa, ya Allah, bagilah kami kenal dia, ya Allah. Dan bagilah dia kenal dan ingat pada kami. Saksikanlah, ya Allah, kami sentiasa duduk di dalam majlis yang berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikanlah ya Allah kami selalu duduk di dalam majlis yang selalu memuji-muji maghfirahmu, selalu menyebut namamu, mengangkat setinggi-tingginya namamu ya Allah. InsyaAllah kita berkumpul macam ni juga di akhirat nanti, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Itu idaman kita, nah. Kita bukan bersahabat di sini, tapi kita nak bawa sampai ke akhirat, mudah-mudahan. Baik, Alhamdulillah. Dengan nikmatnya Allah pinjamkan pada kita pagi ni, kita kembali berkuliah bersama-sama kitab Syama'il Muhammadiyah, mengenali kekasih hati kita yang sangat-sangat kita rindui, kesayangan kita, buah hati pengarang jantung kita, baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang terlebih agung kecuali cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu cinta kita dibalas dengan cinta. Yang mana kita akan masuk kepada bab yang ke-51, iaitu bab mengenai nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kita seperti mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama. Kita belajar, kita baca dalam kitab Jauhar Al-Mahfuz, Allah Ta'ala mempunyai 3,000 nama. Yang mana dihafaz oleh para malaikat. 2,000 dia bagi kat malaikat. 1,000 bagi dekat Nabi. 99 bagi dekat kita. No? 900 diberikan kepada Nabi. 99 bagi dekat kita. Satu lagi Allah punya. Dia simpan dekat dia. Hak kita kalau 99 tu tak boleh apa? Malulah, no? Malu sangat-sangat. Baik, begitu juga seperti banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan Nabi juga mempunyai 99 nama. Dan ada yang mengatakan lebih daripada tu. Dia mempunyai nama dia di dalam kitab Taurat dah disebut nama dia, tapi dengan nama yang berbeza. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam suhufi Ibrahim wa Musa ada juga disebut tentang nama-nama Muhammad, cuma nama yang berbeza-beza. Baik. Kerana apa? Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, kasratul asma' tadullu ala syarfil musaffa. Orang yang mempunyai banyak nama ni, iaitu menunjukkan ke atas kemuliaan diri orang tu tersebut. Banyak nama tu tanda dia mulia. Terlampau mulia, terlampau baik, terlampau indah budi pekerti, akhlaknya yang begitu murni. Maka macam-macam gelaran yang baik yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata punyai banyak nama, tetapi dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan, yang menyedihkan. Orang panggil dia tu mulut murai, dia ni telefon karat,
Kita tak mau gelaran macam tu. Dia tu batu api. Ni talam dua muka. Yang ni lidah bewak. Itu gelaran-gelaran yang memang kita tak mau. Ha? Allah, siapa dia? Dia tu ke? Sebut-sebut. Dia tu ke? Adalah gelaran-gelarannya ataupun sebut sebagai lakab. Nah, lakab ni satu gelaran. Yang mana kita nak macam mana Rasulullah mempunyai banyak nama. Nama yang indah-indah, nama yang baik-baik. Kerana sifat baginda yang terpuji. Akhlak baginda yang cukup mulia. Budi pekerti seindah orangnya. Maka tidak ada nama yang tak elok nak digelarkan kepada baginda. Kecuali yang cantik-cantik saja. Macam tu kita-kita yang tak cantik ni. Kita yang tak elok ni, kita yang serba tak kena ni. Maka perelokkanlah akhlak dan budi pekerti kita agar orang tak sebut yang buruk tentang kita. Orang kalau sebut nama kita adalah yang baik-baik, adalah yang baik-baik. Nama baik kadang tu perangai tak elok, malu sangat. Nama indah, perangai ke laut, muka cantik, tapi perangai ya Allah mulut macam longkang. Macam-macam malu ya Allah. Malu okey. Kita tengok di antara hadis yang pertama, hadis yang ke-366. An Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma' ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Tu ya dia bagi tahu ni Rasulullah sendiri bagi tahu gelaran dia Muhammad bin Jubair bin Mut'im menyatakan daripada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagiku beberapa nama. Rasulullah sendiri gelaran ni daripada mana? Daripada kitab-kitab yang lain, daripada para-para malaikat jumpa Rasulullah sebut nama Rasulullah dengan panggilan-panggilan gelaran yang akan Rasulullah sebut. Yang mana dia kata, aku adalah Muhammad. Nama dia Muhammad. Aku adalah Ahmad. Ahmad pun aku juga. Aku adalah Al-Mahi. Yang menghapuskan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kekafiran melalui diriku. Aku adalah Al-Hashir. Yang mengumpulkan. Kerana seluruh manusia akan berkumpul di bawah kakiku. Aku adalah Al-Aqib. Yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi selepasku. Baik, kita tengok Nabi disebut di sini, dia Muhammad, dia Ahmad, dia Mahi, dia Hashir, dia Aqib. Di sini ada 5 nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan kepada bapa Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ayah kepada Muhammad bin Jubair bin Mut'im ialah seorang sahabiah di antara sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku ni banyak nama. Aku ada banyak nama. Di antara nama-namaku, aku nilah Muhammad. Kita semua sedia maklum, kita semua sedia ketahui yang Muhammad itu bermaksud yang dipuji. Muhammad maksud yang dipuji. Kalau dalam bahasa nahunya atau bahasa sarafnya, ia dipanggil isim majhul. Dia dipanggil isim majhul. Dia ni orang yang dipuji. Cantik sangat. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, letaklah nama Muhammad ataupun Ahmad di kalangan anak cucu kamu, zuriat-zuriat kamu, untuk mengambil keberkatan sempena daripada nama yang
yang dipuji. Kenapa Muhammad itu diletakkan dipuji? Siapa tengok dia semua puji. Dari segi zahiriah dia, dari segi batiniah dia, dari segi akhlak dia, siapa tengok pun semua jatuh hati. Orang tentu akan puji. Itu maksud dia. Ada masalah ke? Ada masalah ke yang lain? Kak Syah ada masalah tak mereka? Dengar clear Okey tak tak? suara saya? Dengar clear elok. Elok. Okey. Baik, no? Saya dengar Clear. macam kawan-kawan kita ada masalah kot, no? Belah mana tak tahu. Sekacamnya okey. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah dari Madinah pun clear Ustazah. Subhanallah. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kita ada Masya Allah, tetamu rindunya ya hebat Allah. dari Madinah, ya Allah. Rindunya, ya Allah. Rindu Ustazah. Semua-semua lah sahabat insyaAllah. Doakan Ustazah nah. InsyaAllah kami nak berangkat ke Mekah hari ni. Untuk insyaAllah Sabtu balik ke Malaysia. Dan doakan semuanya dipermudahkan untuk sama-sama kembali bertemu lagi insyaAllah Ustazah. Jadi dekat dengan Rasulullah. Ya, kamu nak tinggal. Sampaikan salam rindu dari ukhwah muslimah Mbak Rasulullah. Ya Allah, rindunya. InsyaAllah Ustazah, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan kita sampai, ya Allah. Jemputlah kami, ya Allah. Jemputlah kami, ya Rasulullah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita kembali kepada nama kekasih kita. Kunci. Muhammad yang dipuji. Dipuji baginda kerana keindahan sifat baginda, keindahan penciptaan Allah yang terletak pada satu jasadnya, keindahan pada wajahnya yang mencerminkan segala kecantikan terkumpul pada satu jasadnya, tutur katanya, setiap pergerakannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletakkan namanya Muhammad. Kemudian Nabi kata, wa ana Ahmad. Ahmad pun aku juga, kata Rasulullah. Rasulullah SAW kata, Ahmad pun aku juga. Ahmad ni kalau dalam bahasa nahunya atau bahasa sorohnya bermaksud yang terlebih terpuji, atau dipanggil isim tafdil. Isim tafdil yang lebih terpuji, yang amat terpuji. Itu maksud dia. Amat, tak ada lain dah yang lebih indah, tidak ada lain dah yang lebih baik, tidak ada lain dah yang lebih cantik melainkan Nabi SAW. Dan kemudian kata Nabi SAW, Al-Mahi, aku adalah Al-Mahi. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Mahi ini? Iaitu yang menghapuskan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kekafiran melalui diriku. Sesungguhnya kita telah pun ketahui, sama-sama kita belajar, sebelum kedatangan Nabi SAW, jahiliah berleluasa, anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup, wanita-wanita dijadikan seperti sampah, barang dagangan, dan begitu juga layanan kepada kaum-kaum wanita tak ubah seperti hamba abdi, tidak ada harga dan nilai di mata laki-laki jahiliah. Tetapi dengan kedatangan Nabi SAW atas nama Al-Mahi, baginda SAW telah menghapuskan segala kekafiran dan kekufuran. Inilah gelarannya Mahi. Dengan nama Mahi kita rasa pelik, no? Ianya indah nama tu, menghapuskan kekufuran. Aku adalah Al-Hashir. Baginda SAW juga digelar dengan nama Al-Hashir. Apa maksud Al-Hashir? Ini yang mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Kerana seluruh manusia akan berkumpul di bawah kakiku. Allah.
kita akan berkumpul di bawah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna kita nak duduk bawah tapak kaki dia. Tak. Ni maksud dia nak. Yang mana maksud dia di akhirat nanti. Di mahsyar nanti. Kita semua akan cari dia. Kita akan cari dia. Kita berjalan kaki di sana nanti. Dalam suasana kita membawa dosa dan pahala. Dalam keadaan diri kita yang tak tentu hala. Berjalan belum tentu dengan sepasang kaki. Mungkin muka yang tertungging di bawah. Atau mungkin perut kita yang berkesil di tanah. Atau mungkin kemaluan kita yang diheret di tanah. Na'udzubillah ya Allah. Dalam suasana yang begitu azab dan perik di padang mahsyar nanti. Jasad utama yang akan kita cari adalah jasad Nabi SAW. Baginda akan mengumpul seramai mungkin umatnya di sana nanti. Itulah maksud Al-Hasyr, semua manusia akan berkumpul kepadaku. Bicari Nabi lain. Nabi lain semua lepas tangan. Nafsi-nafsi kami, diri kami je boleh. Kami, diri kami je boleh. Bila cari Muhammad. Bila cari Muhammad. Masing-masing kata, kami pun lepas beda kami saja. Itu jawapan para Nabi, para Rasul yang lain. Tetapi baginda SAW berkumpul sebegitu banyak. Mungkin di sisi baginda. Itu di antara kenapa baginda digelar sebagai Al-Hasyr, yang mengumpulkan. Inilah yang kita sebut, yang mana kita semua nak cari dia, nak duduk bersama-sama dengan dia. Andainya kita tak layak nak duduk dekat dia, memandang dari jauh pun jadilah. Dapat tengok dia pun satu rahmat, dapat tengok dia pun satu penawar buat kita. Apatah lagi kalau dapat duduk berkumpul bersama-sama dengan Zumratil Awliya Wasyuhada Wassalihin. Zumratil ini gugusan para nabi, gugusan para wali, gugusan para soleh. Kalau kata kita bukan soleh, kita bukan syuhada, kita bukan anbiya, kita bukan mursalin, kita siapa? Kita adalah seorang hamba Allah yang berdosa. Hadir kepada muka bumi ini, belajar mengenal Rasulullah, belajar mengenal Allah, mencari keredaan Allah, menagih kasih Nabi SAW. Kita kaji dan gali kitab Al-Quranul Karim untuk menambahkan cinta dan kuatnya pegangan kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Dia. Kita kaji kitab-kitab Al-Hadis, mengenali jasad dan sifat baginda SAW untuk kita tagih rasa cinta, rasa rindu kepada baginda. Apabila hadir rasa cinta dan rasa rindu kepada baginda, maka ada peluang untuk kita tanpa henti berselawat di bibir-bibir kita untuk melayakkan kita duduk bersama Zumratil Awliya Wasyuhada Wassalihin. Kita mungkin wahasuna ulaika rafiqa. Mungkin yang tu saja kita, insya-Allah taala. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang baru kita baca tadi, Muhammad, Ahmad, Mahi, Hasyr, dan yang terakhir disebut Al-Aqib. Aku adalah Al-Aqib. Apa maksud Al-Aqib ini? Yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi selepas aku. Tak ada dah Nabi selepas dia. Andai ada yang hadir yang mengaku menjadi Nabi, maka itu bukanlah dia. Maka Aqib ini bermaksud tak ada dah selepas dia yang bernama Nabi. Kerana dalam dunia ini Allah Ta'ala telah pun menciptakan para Rasul, para Anbiya, para Nabi dan para Rasul, semua lebih terdahulu lahir sebelum lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir sekali hadir ke muka bumi ini selepas kewafatan baginda, maka tidak ada lagi dah Nabi sesudahnya. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Aqib. Maka sebarang jenis maklumat, sebarang jenis makhluk, sebarang jenis jasad yang hadir ketika ini mengaku menjadi Nabi, sama ada lelakikah dia atau perempuankah dia, kita yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, satu sumber yang begitu kuat, menolak secara total.
yang mereka itu adalah Nabi. Tetapi kita tetap beriman bahawasanya akan turun satu lagi jasad yang digelar dengan nama Nabi dan Rasul. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan Nabi terakhir. Nabi Isa bukan Nabi terakhir. Dia lahir 500 tahun terlebih dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terakhir diwafatkan. Jadi itulah pegangan ataupun akidah kepercayaan kita bersama. Nabi Isa bukan Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Itulah atas nama gelaran Al-Aqib. Baik, nama Muhammad dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut 4 kali saja. Rasulullah ni di antara kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kekasih tunggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi siapa nama dia disebut 4 kali ya dalam Al-Quran. Sedangkan nama yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihissalam. Banyak sungguh. Disebut nama Nabi Musa alaihissalam. 136 kali. Boleh dikatakan hampir setiap ayat yang kita baca disebutnya nama Musa. 136 kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. 49 kali diulang sebut namanya di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disebut namanya 58 kali. Di antara Nabi yang banyak disebut namanya. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi Yusuf dan yang ketiga Nabi Ibrahim. Kemudian sementara Nabi-Nabi lain ada disebut tapi taklah sebanyak mereka. Dan Nabi yang paling sikit disebut nama mereka ialah Idris, Zulkifli, Ilyasak. Mereka hanya disebut 2 kali sahaja. Baik. Tapi pasal apa? Muhammad yang memang kekasih Allah hanya disebut namanya 4 kali saja. Kata dia kekasih Allah. Tapi pasal apa sebut 4 kali saja nama dia? Kerana sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala banyak menggunakan dialog engkau, aku. Engkau, aku. Engkau, aku. Contoh dia. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu semua disebut. Qul. Katakan olehmu ya Muhammad. Qul ana basyarum mislukum. Katakan olehmu ya Muhammad. Disebut hang kata. Qul ni is fi'il amar. Hang kata. Jadi Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan engkau, aku. Engkau, aku. Walhal boleh dikatakan setiap ayat itu adalah dialog Allah dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala tak panggil nama dengan Muhammad terus menerus. Sebab apa? Kemesraan. Kemesraan di antara kedua-duanya. Sebab itu bila dikatakan kenapa kita berdoa, kita tak sebut dalam doa tu saya. Ya Allah, ya Tuhan saya. Kan? Sebab pada bahasa aku, engkau itu lebih melahirkan sifat mesra dan rapat dengan Allah. Bila kita rasa mesra dan kita rasa rapat dengan Allah, kita tak malu nak minta apa juga. Mintalah segala-galanya. Maka dengan sebab itu, Nabi SAW ini hanya 4 kali namanya yang Allah seru di dalam Al-Quran yang disebut namanya. Di antara salah satu yang 4 tu iaitu dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran boleh buat rujukan. Ayat yang ke-144 kata Allah Subhanahu wa taala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul yang diutuskan sebelumnya. Yani Allah Taala sebut terus nama Muhammad. Kemudian tempat yang kedua dalam surah Al-Ahzab. Boleh buat sedikit catatan. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-40.
Ni dia sebut seketul terus nah. Makana Muhammadun. Nah, makana Muhammadun ana ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu tempat yang kedua di dalam Al-Quran. Saya ulang, pertama tadi surah Ali Imran ayat 144, yang kedua surah Al-Ahzab ayat ke-40, yang ketiga surah Fat. Nah, dalam surah Fat Allah Subhanahu wa taala menyebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surah Al-Fat ayat yang ke-29. Itu kali ketiga Allah Taala sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang keempat Allah Taala sebut dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad Allah Taala tegas sebut nama dia walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Surah Muhammad ayat kedua. Surah Muhammad ayat kedua. Bolehlah buat catatan. Kalau kata kita baca Al-Quran seorang-seorang di rumah, apabila sampai kepada kalimah menyebut Muhammad itu, sampai akhir ayat tu, kita disunatkan menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kita tengah baca Al-Quran, apabila kita jumpa di antara salah satu daripada 4 surah ini, iaitu ayat 144 daripada surah Ali Imran, ayat ke-40 daripada surah Al-Ahzab, ayat ke-29 daripada surah Al-Fat, ayat yang kedua daripada surah Muhammad, sebut nama dia sampai akhir surah tu, bukan sampai kita berhenti tak, sampai ke perenggan. Perenggan tu, sampai ke perenggan tu kita disunatkan. Bila sampai kepada Muhammad, kita disunatkan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita baca surah ayat yang menuntut kita untuk sujud. Kan? Sampai, dia ada lambang kalau sujud tu. Sampai kepada perenggan tu, dia letak lambang masjid. Sunat kita sujud. Begitu juga dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sampai dekat tu, kita disunatkan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kali sahaja yang disebut di dalam Al-Quran atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ahmad baru macam tu lah. Ni dah simpan. Apa? Okey. Ahmad ada satu sekali disebut di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Shaf ayat 7. Ahmad ada sekali disebut. Jadi tak banyak lah tak banyak. Kerana apa? Kerana terlalu mesra dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kan Allah Taala tidak menyebut namanya, sebaliknya menggunakan dhamir ataupun ganti nama. Engkau, aku, dia. Engkau, aku, dia. Kadang Rasulullah guna kami. Baik. Hadis seterusnya, hadis yang ke-367. Haddatsana Muhammad bin Tariq Al-Kufi qala haddatsana Abu Bakr bin Ayas an Asim an Abi Wa'il an Huzaifah qala laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuq al-Madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah wa ana al-Muqaffa wa ana al-Hashi wa Nabiyul Malahim. Tu je disusun nama dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun di antara nama-nama yang telah pun diberi gelaran kepada baginda. Siapa yang tukang gelar Nabi ni? Kan saya sebut tadi, Nabi ini digelar oleh para malaikat. Malaikat. Nabi ni selalu bertemu dengan malaikat dengan cara yang berbeza. Daripada jumpa Nabi, kalau dipanggil macam ni. Contohnya, malaikat ni jumpa panggil Ahmad, yang dipanggil Muhammad. Yang selalu menyebut Muhammad adalah Jibril alaihi salam. Kemudian ada sebut Ar-Rahmah, ada jumpa malaikat lain sebut At-Taubah, jumpa malaikat lain sebut Muqaffa, Al-Hashir, Al-Malahim. Okey, kita tengok
Huzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, aku berjumpa dengan Nabi SAW di salah satu jalan di Madinah. Baginda bersabda, aku adalah Muhammad. Aku adalah Nabi pembawa rahmat. Ya, yang nama rahmat tu nak. Aku adalah Nabi pembuka pintu. Pintu apa? Pintu taubah. Taubat. Aku adalah Al-Muqaffa. Apa maksud Al-Muqaffa itu? Rentetan yang terakhir. Dan aku adalah Nabi yang terlibat dalam perang-perang besar. Al-Malahim. Malahim ini yang terlibat dalam perang-perang besar. Di antara para Nabi, Nabi Muhammad SAW lah yang paling banyak terlibat di dalam peperangan demi peperangan demi peperangan, sehingga pada jasad baginda terdapat beberapa luka yang begitu banyak, tikaman, bahagian-bahagian yang pernah patah. Di antara bahagian yang patah yang tak dapat nak diperbaiki semula adalah gigi baginda pernah patah. Tulang kaki baginda SAW pernah patah di dalam peperangan Uhud. Tengkorak kepala baginda pernah tembus. Dikena panahan daripada musuh laknatullah di antara peperangan yang baginda sertai. Sana. Waalaikumsalam. Sana, maaf. Minta maaf semua sedikit gangguan. Itu pun atas hajat yang Allah Ta'ala hantar juga. Baik, kita kembali balik yang mana kita tengok baginda SAW digelar dengan nama Al-Malahim. Al-Malahim ni iaitu di antara Nabi ataupun Nabi pun dia, Rasul pun dia yang paling banyak terlibat dalam peperangan demi peperangan, sehingga menyebabkan di antara para Nabi dan Rasul, baginda SAW lah yang paling banyak parut di badan. Kerana pukulan daripada musuh ke atas jasad baginda SAW. Darah baginda pernah mengalir masuk dalam mata Nabi sampai kabur. Kalau masuk dalam mata pedih Nabi kelam seketika waktu tu. Nabi jatuh, Nabi terbah, patah kaki baginda, tulang kaki baginda pernah patah. Nabi pernah juga dihentam daripada arah belakang, namun dibantu oleh para sahabat yang sentiasa berada al-hiwar di sekitar baginda SAW. Ini di antara nama Malahim. Malahim. Iaitu Nabi perang. Bukan kata Nabi ni kasar, bersikap untuk menegakkan Islam dengan mata pedang pun tidak. Tetapi untuk mempertahankan Islam agar Islam itu tidak diperkotak-katikkan. Maka dengan sebab itu Nabi di antara Rasul yang berani menghayun pedang, memetik panah untuk
menegakkan Islam di muka bumi Allah. Waalaikumsalam, ya. Nabi juga. Ada ajak nah, saat saya duduk ngajak ni. Allahu Akbar. Nabi. Nabi. Ni ada orang main mau duk ngajak aku banyak dah ni. Ngajak kan? Oh. Digelak tak kah? Allahu Akbar. Ujian Allah, alhamdulillah. Nah, ujian Allah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sedikit ujian daripada Allah. Bersabarlah wahai anak-anak muridku. Kalian berada di tempat yang benar. Anda yang dihantar kepada saya itu untuk semua juga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kita kembali kepada satu nama. Saya nak cuba huraikan satu nama. Nama Nabi SAW yang bernama Al-Muqaffa. Kan Nabi kata Muqaffa pun dia juga. Nah, apa maksud Muqaffa ni? Pada hadis yang terakhir kita baca tadi. Muqaffa ini bermaksud yang menjejaki. Yang menjejaki. Apa dia? Iaitu yang menjejaki Rasul-Rasul terdahulu. Dia ni, Rasulullah ni, dia adalah Rasul yang terakhir sekali. Bila terakhir sekali bermakna ada Nabi dan Rasul-Rasul yang datang sebelum dia. Jadi dia nak kenal mereka tu. Bila dia nak kenal mereka tu, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui ini lantas menceritakan satu persatu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda Muqaffa, untuk baginda jejaki mereka, walaupun kedatangan para nabi yang awal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu membawa agama ataupun risalah iman dan tauhid yang sama, tetap mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan furuk ataupun cabang-cabang ataupun syariat yang berbeza. Yang mana kalau kita tengok Nabi Isa alaihi salam, dia bawa agama tauhid juga, tapi di atas satu nama, Nasrani. Nah, Nabi Musa bawa agama tauhid juga, tapi di atas satu nama, Bani Israel. Nah, jadi bila main sampai kepada kita hari ini, nama-nama sedemikian dia jadi asing. Kalau kita label tu kan kafir. Nah, kafir. Walhal ketika mana Bani Israel itu yang dibawa datang gelaran itu kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Israel adalah gelaran Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Bani itu anak cucu dia, keturunan dia, sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Bani Israel. Kita kalau dengar gitu kita nanti hendak ampun nah. Israel laknatullah, Israel walhal Israel ini bermaksud kekasih. Nah, kekasih yang diberi gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan nama Al-Muqaffa ini menjejaki sejarah nabi-nabi yang terdahulu. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam yang ceritanya termaktub di dalam surah Al-Baqarah, hinggalah sampai kepada Nabi Isa alaihi salam yang ceritanya diulang beberapa kali, di antaranya di dalam surah Maryam. Kesemuanya itu dijejaki oleh baginda, dan di antara para nabi yang dijejaki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, satu khabar, satu kisah yang paling menghiburkan hati baginda, iaitu kisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala pun habaq, aku nak cerita dekat hang cerita tentang seorang Nabi ni. Cerita ni cerita paling indah. Cerita ni cerita paling seronok. Cerita yang menghiburkan. Bukan cerita lawak dah. Cerita dia penuh dengan kesedihan, penuh dengan ujian dan dugaan. Tetapi rentetan hidup seorang insan yang bernama Yusuf ini bermula daripada anak kesayangan bapa, kemudian jatuh menjadi seorang hamba, dari hamba menjadi budak suruhan, kemudian menjadi anak angkat, kemudian menjadi mangsa fitnah, kemudian menjadi banduan, kemudian menjadi penafsir mimpi, kemudian akhir sekali menjadi raja. Kata Allah, aku nak cerita-cerita yang paling terindah. Jadi Rasulullah di antara Rasul Muqaffa.
Itu yang dimaksudkan dengan muqaffa. Dia suka menjejaki kisah-kisah terdahulu daripada para nabi dan rasul. Jadi wallahu alam. Selesai hadis kita hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki minggu depan kita akan masuk kepada kisah keadaan hidup Nabi SAW. Allah yang ni lagi menyentuh hati. Kalau nak banding dengan keadaan hidup kita hari ini, dengan keadaan hidup baginda SAW, siapalah kita, insyaAllah. InsyaAllah. Yang mana seperti biasa, setiap hari Khamis kita akan buat bacaan Yasin. Yang mana hari ini atas hajat seorang sahabat kita, Kak Syam, minta kita sama-sama berdoa.